Sekejap. Dah, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan. Kuzami, mulakan. Cikgu dengar tak? Kalau lain sangkut bagi tahu cikgu. Okay, mulakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, so Alhamdulillah. So kita mulakan dulu. Hari ni kita nak belajar mengenai apa? Kejap saya kena hari ni nak tunjuk video. So bila dia tunjuk video ni, dia mencabar sikit lah. Nak share screen. Okay, saya cuba tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cuba habiskan tajuk ni. Okay. Okay, now. Alhamdulillah. So, kita masuk bab yang terakhir sekali untuk tingkatan 5 sebab kita skip-skipkan tajuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bab 7. So, dalam bab 7 ni, ini adalah tajuk fizik. Tapi tajuk ni saya suka sebab tajuk ni adalah tajuk yang dekat dengan kita. So pertama, subtopik kita hari ni, kita nak cerita ni je tau. Kita nak cerita pasal pembentukan image. So untuk label awak, kita ada dua jenis kanta. Satu kanta cembung, satu kanta cekung. Awak ingat cekung yang orang kurus. Dia cekung, dia mesti kurus kat tengah. Kalau cembung, dia macam tembam, cembung. So dia gemuk sikit. So kanta cembung ni kita kenali dia sebagai kanta penumpu. Nanti saya tunjuk satu aktiviti kenapa kita panggil kanta cembung ni sebagai kanta penumpu. Kenapa pula kita panggil kanta cekung ini sebagai kanta pencapah. Okay, so dalam kanta ni yang tricky dia sikit awak kena melukis. So basically esok korang kena ready dengan pembaris dan juga pensel. Alright, so kita teruskan. Okay, now hari ni tadi kita nak cakap, kita nak cerita pasal kanta cembung ni kita kenali sebagai kanta penumpu. Kanta cekung ni pula kita kenali dia sebagai kanta pencapah. Saya suka sebabkan pasal kanta sebab everything dia melibatkan kanta. Awak tahu tak mata kita ni adalah diperbuat daripada kanta cekung, cembung. Yang ni tahu, kanta mata kita adalah bentuk yang macam ni tahu. Oh tak ada tunjuk. Yang ni. Ni kanta cembung. Ni mata kita ni, kanta cembung. Okey, Alhamdulillah masuk juga. So saya ulang lagi sekali. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada dua jenis kanta. Satu adalah kanta cembung, satu lagi kanta cekung. Now, kanta cembung nampak dia macam tembam ni kat sini. Ini kita panggil dia cembung. Kalau yang ini dia kurus macam slender, macam ada pinggang, ini kanta cekung. Macam orang cekung. So kanta cembung kita kenali sebagai kanta penumpu. Nampak tak? Dia ada fokus. So yang ini kita kata dia sebagai kanta penumpu. Kalau dia nampak macam ni bersepah begitu, itu kita panggil dia adalah sebagai kanta pencapah. Alright, so kita tengok dulu aktiviti ni. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. You guys tak dengar suara dia? Dengar tak? Tak dengar kan? Saya tak nampak awak ni tau. Sebab saya buat screen, big screen. Okay. Sekejap. Okay, now kanta dekat sini, cikgu ni cakap dia menggunakan konsep pembiasan cahaya. Okay, kanta yang awak nampak begini ni, yang nampak kurus ni macam ni, ini kanta cekung ke kanta cembung? Kanta cekung ke kanta cembung? Cekung.
Yes, ini adalah kanta cekung. So awak nampak dia cekung, dia kurus tak tengah tu kanta cekung. Okey, ni pakai pembiasan. Okay, ini pembiasan. Cekung. Hmm. Nipis. Hmm. Mencapai belakang. Okey, ni kanta apa ni? Yang dia macam gebu, tembam sikit. Tebal sikit kat tengah ni kanta apa? Ni kanta apa ni? Cembung. Yes, kanta cembung. So kanta cembung ni tadi kita kata sifat dia ada satu adalah sifat dia adalah penumpu tau. So kita nak tengok aktiviti ni dia menumpu. Tengok nampak tak? Ha. Hmm. Gemuk. Ni ha, dia menumpu. Okay, saya ulang. Okay. Yang ini awak nampak tempat tu cahaya tu tertumpu. Yang tengah-tengah ni dia nampak macam membentuk satu titik. Sini kita panggil dia titik fokus tau. Ni titik fokus ni. Yang jari cikgu ni tunjuk kat sini ni adalah titik fokus. Lepas tu, jarak antara titik fokus dengan tengah-tengah kanta ini namanya adalah jarak fokus. Ingat, titik ni, titik fokus. Nanti awak tengok dalam buku, titik fokus ni so important, kita pakai huruf F besar. Kalaulah jarak antara titik fokus dengan kanta ni, tengah kanta ni, okay, pusat optik kita panggil, tengah kanta ni, ini kita panggil dia sebagai jarak. Kita pakai F kecil. Yang ni korang jangan confuse lah. So ingat, kalau yang titik sini nanti awak akan tengok dalam buku SPS kita pakai F besar. Kalau jarak kita pakai F kecil. So kita nak tunjuk dalam eksperimen ni, kita nak kata kanta cembung adalah kanta apa ni kalau dia ada titik fokus dia kat situ. Kanta penumpu ke kanta pencapah? Come on guys! You can do it! Ni kanta apa ni? Korang ada jawab ke? Penumpu. Saya tak boleh tengok skrin korang. Yes, kanta penumpu. Sebab saya tak boleh tengok korang message apa. So saya paranoid. So saya nak kena seorang jawab. Focus point. Nipis, tengok kalau dia nipis. Jaraknya pendek. Tengok Okey. Dalam eksperimen ni dia kata pula, kanta cembung ni ada dua jenis. Dia ikut ketebalan. Kalau makin tebal, cikgu ni cakap dia makin power. Kuasa dia makin power. So maksudnya dia punya jarak tu, titik fokus dia senang nak cari sebab dia dekat. Kalau yang ni awak nampak,
ketebalan kanta cembung tu dia nipis, dia tak cukup dia tak tebal sangat. Jarak dia fokus, titik fokus dia awak nak cari adalah jauh. Okay. Ini fizik tau. Tengok tak jumpa. Okay. Ya, tengok nak cari pun susah. Okey dah. Sadaqallahul azim. Okey, jap. Jap nak keluar ni. Saya nak keluar. Alright. Where are you? Where are you guys? Okay, so saya stop presenting. Okay, so kita... Sekejap. Apa ni? Sekejap. Okay. Alright. So saya tengok dekat nota sini. So tadi kesimpulannya. Okay, sebelum saya nak share screen. Kesimpulannya, kita hari ni nak belajar berapa jenis kanta. Berapa jenis kanta? Ni, mana yang lain? Tahu. Astaghfirullahalazim, saya call awak dengan harapan awak call kawan yang lain. Diorang tak angkat. Ha? Diorang tak angkat. Acak pun call. Oh. Tak apa. Saya rasa maybe sebab sejuk. Boleh tak saya buat alasan begitu? Boleh. Sebab hujan. Oh, sama ni apa? Damia masuk. Hai Damia. Damia, line okey ke? Sekejap. Save. Sekejap. Bio team. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. So, okay. Kita nak belajar mengenai ini sebenarnya. Hari ni kita nak belajar adalah mengenai kanta cembung dan juga kanta cekung. So, awak tengok dalam buku SPS awak, kita apa-apa banyak alat dekat dalam dunia ni kita memerlukan kanta. So, tadi kita dah cakap. Kejap ya, sabar. Saya rasa macam saya boleh ajar tajuk ni adalah lebih baik sikit daripada tajuk elektrolisis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Tak nak. Sekejap, saya salah tekan kot. Okay. Komen. Okay. So, hari ni kita nak belajar pasal ni. Ini kanta cembung. Satu lagi adalah kanta cekung. 1, 2. So, tengok kat sini Okay, berdasarkan gambar yang ini saya tunjuk dalam buku SPS, buku teks dulu. Okay, ini kanta cembung. Okay, kanta cembung ni juga kita kenali dia sebagai kanta apa? Kanta cembung ni juga kita kenali dia sebagai kanta apa? Berdasarkan yang kita buat, cikgu tu tadi buat eksperimen, kanta cembung ni bila dia ada titik fokus dia begini, kanta cembung ni kita kenali dia sebagai apa ni? Kanta saya tengok penumpu. Yes, yang ini kita panggil dia adalah sebagai kanta penumpu. Now, dalam kanta penumpu, kita tengok kat sini, yang ini pula, kalau dia semakin tebal, kalau ketebalannya meningkat, dia punya jarak, sekejap ya, saya tukar warna pen. Dia punya jarak fokus dia, sekejap sini jarak fokusnya adalah panjang, sorry, bahasa. Panjang, sini kalau ketebalan dia meningkat, panjang fokus adalah rendah. Kenapa cikgu tu cakap? Sebab di power. So maksudnya kalau semakin tebal, maksudnya makin power, so dia punya jarak tu makin dekat. Kalau ini yang kurus macam ni, macam ada pinggang ni, kalau pakai kebaya lawa ni, ini kanta apa ni? Kanta cekung kan? Korang boleh baca kat sini kan? So, apa sifat yang kita nampak kat sini? Sifat dia macam mana ni? Dia tak ada titik fokus. Titik fokus dia dekat belakang kanta tau. So, sifat dia ni kita kenali sebagai kanta apa? Kalau tadi cekung kita kata adalah sebagai kanta penumpu. Yes, terima kasih Nisa. Yang ini kita kenali sebagai kanta pencapar. So, dalam yang ini sebenarnya kita nak cerita macam ni tau. Okey. Kalaulah tadi saya kata yang ini dia dapat, ini kita panggil dia titik fokus. So bila kita cerita pasal titik fokus, saya tukar warna pen. Okay, sekejap merah lah. Merah. Okay, kalau kita hijau. Okay, kalau tengok sini titik fokus yang ini, sekejap tukar.
kita pakai huruf F besar. Kalaulah antara titik fokus dengan yang ini kita panggil dia sebagai pusat optik. Macam antara titik dengan titik ni, ini kita panggil dia sebagai panjang fokus. Panjang fokus pakai F kecil. So saya ulang. Titik tu tadi, titik fokus pakai F besar ke F kecil? F besar ke F kecil? F besar ke F kecil? Terima kasih Besar. Abby. Besar. Kalau yang antara pusat optik, antara dua titik pusat optik dengan titik fokus tu. So itu kita panggil dia sebagai apa? Kita nak kata ni, antara pusat optik ni dengan titik fokus ni, kita kenali dia sebagai apa ni? Ini apa? Antara titik ke titik. Antara titik pusat optik dengan jarak fokus, dengan titik fokus dikenali sebagai Panjang fokus. terima kasih, panjang fokus. Saya tanya benda yang ada dalam ni. Saya takut korang tak faham, tak nampak apa yang saya tengah tunjuk ni. Okay, so ini kita nampak beza kalau kanta cembung. Okay, awak nampak kat sini, titik fokusnya di hadapan. Hadapan kanta. Kalau kanta cekung, awak nampak titik fokusnya adalah di belakang kanta. Tapi persamaannya cahaya boleh lalu dua-dua. So persamaan antara dua kanta, cahaya boleh lalu. So maksudnya berlakunya proses pembiasan. So hari ni kita nak tengok perbezaan. Kalau you guys ada buku SPS, tengok buku SPS awak adalah pada muka surat. Sabar Korang dengar suara saya lagi tak? You guys boleh dengar suara saya tak? Dengar cikgu. Alhamdulillah, kejap. Kalau tengok buku SPS awak, saya takutlah tajuk-tajuk yang saya rasa macam fizik ni, saya ada rasa takut awak tak faham kan. So tengok buku SPS awak adalah pada muka surat. Tengok muka surat berapa? Yang hari ni punya tajuk kita nak cerita pasal muka surat berapa? 94. Yay, kita tengok muka surat 94. So kita nak tengok perbezaan antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Ya, sebenarnya saya tengah nak padam jawapan. Korang boleh nampak tak? Tak, alhamdulillah. Sabar. Lupa. Saya baru lepas masak ni. Lepas ni saya ada meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alright, alhamdulillah. Sekejap. Bismillah. Saya kena kontrol saya punya ni. Saya ada rasa cepat resah sikit. Sekejap. Sekejap. Cancel. Dan, sekejap sabar. Awak dengar suara saya lagi tak? Dengar tak? Dengar cikgu. Sekejap. Line saya problem lah. Sekejap. Saya kena tukar iPad saya pakai line lain. Sorry. Saya tak suka lah bila kita nak cepat kan. Masa tu lah dia datang dia punya gabra semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Sekejap. Okey. Saya rasa saya sempat sampai sini je lah. Dah pukul 12 ni. Sekejap. Sekejap. Sekali. Share screen, come on. Ayah. Sekejap. Stop recording. Ni. Start broadcast. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak saya share? Tak ada. Lagi sekali. Share screen.
Ilaha illallah. Sekejap Ya. Ada tak? Alright, Alhamdulillah. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal dua jenis kanta. Satu adalah kanta cembung, satu lagi adalah kanta cekung. Now, sebelum kita jawab soalan, saya tulis kat sini. Kita ada jenis kanta. Jenis kanta kita ada dua jenis. Satu adalah kanta cembung. Satu lagi kita panggil dia adalah sebagai kanta cekung. Okay. Kalau kanta cembung, okay, disebabkan satu ni titik fokusnya dekat depan, okay, kita kata image boleh terbentuk pada skrin tau. Image terbentuk pada skrin. Kalau yang ini pula, kan dekat belakang kan. So yang ini kita kata image dia tidak terbentuk dalam skrin. So kat sini image tak terbentuk pada skrin. Okay. Lepas tu, kalau sini, image tu sebenarnya songsang. Okay, saya nak cerita pasal benda satu menarik, pasal mata awak ni tau. Yang sini image-nya adalah tegak. Tapi persamaan antara dua-dua kanta, okay, image terbentuk tu adalah kecil. Image adalah kecil. Saiz image adalah kecil. Sebenarnya mata kita pakai kanta cembung tau. Kita pakai kanta cembung. Kanta cembung ni sebenarnya image yang terbentuk dekat mata kita. Actually korang nampak semua benda yang awak nampak ni sebenarnya semua terbalik. Tapi otak ni Tuhan jadikan otak kita ni sangatlah hebat. Awak tahu tak yang ini adalah yang jumpa teori ni adalah daripada saintis Islam, which is saya lupalah nama dia. Tapi kalau korang belajar sejarah, which is saya suka sangat sejarah, disebabkan ada sejarah, senang kata macam ni, disebabkan datangnya Islam, ilmu ni semua berkembang. Cumanya adalah awak belajar pasal sejarah and suddenly bila satu tamadun jatuh, satu lagi tamadun naik. Tapi sebenarnya benda-benda yang pasal ilmu sains ni actually banyak dikaji daripada orang kata saya nak cakap adalah daripada saintis Islam. So ada seorang saintis Islam ni, saya lupa nama dia, dia kata, which is dia buktikan betul, image yang terbentuk sebenarnya korang nampak the whole thing, katakanlah Dafa nampak Kuzami, sebenarnya terbalik. Tapi otak awak is very smart, apa yang dia nampak, dia akan betulkan balik. Zap. Sama juga awak ambil gambar kat telefon tau. Bila korang ambil gambar kat telefon, sebenarnya image tu terbalik. Tapi bila awak snap, tap, gambar tu dia akan terus tegak kan. So the whole thing dekat dunia ni, sebenarnya korang benda tu, image tu adalah terbalik. Tapi disebabkan otak kita very smart, bila kita tafsir, kita nampak benda tu adalah tegak. Tak pernah lah korang nampak benda tu terbalik. Ada tak korang nampak? Pernah nampak tak Ipan terbalik? Tak pernah kan? Right. So dekat sini, saya rasa saya habis sampai sini. So, antara kanta cembung dengan kanta cekung. Tadi saya kata, mana satukah image yang boleh terbentuk pada skrin? Hari ni kat sini je. Manakah image yang boleh terbentuk pada skrin? Cembung. Kanta cembung ke kanta cekung? Mana satukah Cembung. yang kita... Siapa? Ari lagi Saleh? Kanta? Kanta cembung. Yeay, kanta cembung. Sebab awak nampak titik fokus ni kat depan. So image boleh terbentuk. Okay. Right. So yang ini jawapannya adalah boleh. Kanta cekung? Boleh tak? Boleh tak image terbentuk? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Lepas tu mana satu image, kalau kanta cembung tu tadi saya kata, kanta cembung tu, image dia tegak ke terbalik? Cembung, macam kanta mata kita tadi saya cakap, sebenarnya image tu tegak ke terbalik? Balik. Terbalik ataupun songsang. Terima kasih. Sebenarnya tak ada perkataan terbalik kat sini, Tia. Sebenarnya kat sini adalah songsang. Okey. Kalau sini pula, cekung ni dia adalah tegak. Now, perbandingan. Tadi saya kata image tu sebenarnya semua perbandingan dia. Kalau korang pakai cermin mata, macam saya pakai cermin mata kan. Dah tak korang tengok cermin mata kawan awak, lepas tu korang tengok, kenapa dia makin power, awak nampak makin jauh pula. So, image tu sebenarnya macam mana? Besar ke kecil?
Kecil. Image tu adalah lebih kecil. So, persamaan antara kanta cembung dan kanta cekung, image yang terbentuk adalah kecil. Okay, now, so kesimpulan daripada aktiviti ini, daripada aktiviti berdasarkan kita punya pemerhatian ni, apakah kesimpulan ataupun pemerhatian yang kita boleh buat? Kanta cembung adalah kanta yang menghasilkan image yang tegak ke songsang. Yelah. Tegak ke songsang? Kalau kanta Songsang. cembung ni. Yes, songsang. Okay, lepas tu image dia besar ke kecil? Little. Kecil. Kecil little. Lepas tu kalau dia boleh terbentuk pada skrin, yang ini kita kata image adalah nyata. This one, kalau dia boleh terbentuk pada skrin, kita kata image adalah nyata. Yang ni kalau tak boleh, kita sebut dia virtual. Virtual bahasa Melayu panggil apa? Bahasa Inggeris selalu korang sebut virtual. Bahasa Melayu korang panggil apa? Maya. Pernah dengar kata Maya tak? Tak pernah Korang tak tahu Maya Maya tu is not real tau. Okay. So, ini dia. So, kesimpulannya, kanta cembung tu nyata songsang dikecilkan. Kalau kanta cekung, dia adalah maya tegak. Dan persamaannya boleh dikecilkan. So tadi, titik menumpu tu tadi yang untuk kanta cembung tu, itu kita panggil sebagai titik apa? Kalau titik apa tu? Yang kita pakai huruf F besar tu. Titik apa tu? Titik apa? Titik fokus. Yeay, titik fokus. So kesimpulannya, kita cerita pasal eksperimen apa ni? Kita pakai apa ni? Kesimpulannya. Yang menumpu ni siapa? Kalau menumpu ni siapa? Kanta apa? Kalau this one, kanta yang menumpu ni kanta apa? Cembung cengkong. Cembung cengkung. So hari ni kita belajar pasal 2 jenis kanta sahaja. Saya kata kanta mata kita, Tuhan jadikan mata kita pakai kanta mana satu? Cekung ke cembung? Cembung. Yeay, adalah cembung. Satu sifat kata cembung tu saya kata dia apa? Image yang terbentuk tu macam mana? Dia ada 3 ciri-ciri kanta cembung. Satu, image saya kata nyata sebab image tu terbentuk depan kanta. Titik fokus dia dekat depan. Nyata. Dan satu lagi, image yang terbentuk macam mana? Dia songsang ke atau tegak? Tegak. Songsang ke tegak? Cembung. Oh, songsang. Songsang. Tapi semua image yang terbentuk besar ke kecil? Kecil. Kecil. Alright, yang ini kita akan buat esok. So, yang ini kita akan buat esok. Tadi dah ada, kita tengok. Kalau makin tebal, kita kata kuasa dia makin power. Macam cermin mata, kau punya power berapa? Macam tu lah kan. So, kalau dia makin tebal, kita kata dia makin power lah. Okay, bila dia makin power, so jarak fokus dia adalah dekat. Dia makin tebal, jarak fokusnya makin dekat. Kalau dia nipis, maksudnya dia kurang power. Bila kurang power, jarak dia adalah jauh. Yang ni kita akan buat besok. So, esok kita nak lukis yang ini tau. Bismillahirrahmanirrahim. So, cara dia lukis, yang ni esok kalau boleh, korang make sure ada pensel dan juga pembaris. So, daripada sini, mula-mula yang you guys lukis, biasanya dalam buku SPS, objek dia dah bagi tau. Nombor 1 dia dah bagi. Okay. Now, nombor 2, awak mula-mula kena garis antara sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Sampai ke hujung. Okay. Ini adalah yang nombor 1. Lepas tu, nombor 2 adalah garis dari sini sampai ke sini. Ini adalah nombor 2. Nombor 3, you guys kena garis antara sini sampai ke sini. Itu adalah yang ketiga. So, bila awak nampak dia silang, dekat sinilah image terbentuk. Image tu terbentuk kat sini. So, awak nampak image tu adalah terbentuk kat sini. So, objek dia ada banyak jenis tau. Kita tengok peralatan tau. Contoh kan, saya ambil satu peralatan. Macam ni. Kalau lah dia kata objek tu antara 2F. Objek tu antara 2F. Objek tu terletak di 2F. Letaknya kat sini. 2F. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. 2F kat sini.
So ini untuk apa? Ini untuk mesin photostat. Kalau dia kata objek tu antara F dengan 2F, maksudnya dekat tengah ni. So di antara ni. Ini antara. Ini untuk apa? Ini adalah untuk projector slide. Kalau dia kata objek tu DF, ini adalah untuk spotlight macam kat stadium. Kalau this one dia kata kurang daripada F, maksudnya ke depan sikit, kurang daripada F, yang ini adalah untuk kanta pembesar. Yang ni ada keluar kat quiz. So yang ini awak cuba lukis. Lagi sekali saya kata kita lukis mana dulu. First thing first, step dia, cara awak lukis adalah pertama, bismillah. Okay, pertama awak lukis yang ni. Sekejap, saya tukar pen saya. Ni, satu. Lepas tu adalah 2. Akhir sekali adalah 3. Yang 3 semua mesti kena F. Alright, saya ada meeting, dia orang dah panggil. Okay. So. Nampak tak? Semua kena F. So kalau boleh, lukis dulu. Afkar boleh tolong saya lukis tak? Yang ni Afkar. Afkar tolong lukis. Nisa pun tolong lukis. Boleh tak? Siapa-siapa yang dah lukis ni, siapa-siapa lah, bukan Afkar je. Nanti Afkar pressure Dafa ke siapa-siapa dalam ni. Siapa yang dah lukis, awak snap kat saya, so saya boleh tunjuk besok. Okay, so itu sahaja. So tadi hari ni kita belajar berapa jenis kanta? Hari ni kita belajar berapa jenis kanta? 2. 2. 2. Apa tu kanta yang kita belajar hari ni? Kanta Cembung. cembung. Kata cengkung. Kata cengkung. Yes. Mana satu yang titik fokusnya di hadapan kanta? Cembung. Cembung. Yes, cembung. So bila titik fokusnya tu di hadapan kanta dan dia menumpu, so kita kenali dia sebagai kanta apa? Kanta penumpu. Kanta penumpu. penumpu. Yes, kita panggil dia kanta penumpu. Kalau cekung, kanta apa? Kanta pencapa. Kanta pencapa. So itu sahaja untuk hari ini. Walaupun kita hari ni sampai pukul 1, so kerja awak sementara awak dah bangun ni, Ipan dah bangun kan ni. So awak lukis dulu macam ni. Lukis like this. Siapa nak rajin korang snap. Siapa rajin nak screenshot dulu, screenshot. Sebabnya yang ini ni kalau awak nak tengok recording petang nanti saya baru upload. Biasanya lambat sikit lah. Alright. So itu sahaja. Terima kasih semua. Maaf hari ni cepat sangat. Okay, bye everybody. Saya ada meeting. Bye. Terima kasih. Cikgu. Bye. Nada Terima nak kasih, tanya cikgu. apa? Cikgu. Terima kasih Dafa. Thank you. Nada, nak tanya apa? Tak tanya apa-apa. Okay, bye. Bye Terima Nada. Okay, kasih, sorry cikgu. hari ni tak. Sama, hari ni tak boleh nak best fun. Saya nak kena keluar. Bye. Okay, leave.